Okey, alright. So, saya ulang. Untuk bab 1, kita akan belajar topik ubahan. Ada 3 benda yang kamu akan belajar, iaitu ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Apakah dia ketiga-tiga benda ni? Kita akan belajar pada malam ni. Malam ni kita cuba buat ubahan langsung sahaja dululah. Okey, minggu depan kita akan buat ubahan songsang berserta dengan ubahan bergabung. Okey, topik ini sangat mudah. Kerana apa? Ketiga-tiga bentuk ubahan ni, dia punya step penyelesaiannya adalah sama sahaja. Okey, yang penting kena ingat step dia. Okey, tak banyak step lah, dalam 4 step saja, tak banyak. Okey, jadi semua step tu adalah sama sahaja diguna pakai untuk ketiga-tiga jenis ubahan tersebut. Okey, kalau dulu format lama confirm masuk dalam kertas satu sahaja 3 soalan. Kalau dulu format lama lah, format SKB, SM dululah. Tapi bila format baru ni, dia boleh masuk kertas satu, boleh juga masuk dalam kertas dua. So, jadi kita tak pastilah sama ada boleh masuk tak pasti sama ada dia tahun ni atau tahun depan akan masuk dalam kertas dua. Tapi kalau format lama dulu memang tak akan masuk kertas dua lah, dia hanya masuk kertas satu. Tapi dengan format baru dia boleh masuk juga dalam kertas dua. Kerana format baru dia menetapkan bahawa mana-mana topik boleh masuk dalam kertas satu, kertas dua ataupun kedua-dua kertas. Okey, bergantunglah. Okey, itu bab 1. Okey, kemudian bab 2, tajuk metrik. Ini tajuk barulah, tajuk baru daripada kamu. Okey, ubahan pun baru juga. Metrik pun baru juga. Okey, di mana tajuk metrik ni adalah topik yang antara yang paling simple sekali lah. Ubahan simple, metrik lagi simple. Okey, apa dia metrik ni kita akan belajar nanti dalam bab 2 nanti. Okey, ada belajar tentang operasi penambahan metrik, penolakan metrik, pendaraban metrik. Okey, itu akan belajar lah. Okey, alright, itu bab 2. Okey, untuk bab 3, silibus baharu betul-betul kepada kamu semualah, kepada semua guru-guru juga, iaitu topik matematik pengguna tajuk insurans. Okey, dalam tajuk ni awak akan belajar tentang apa itu insurans. Kenapa kita kena ambil insurans? Apakah jenis-jenis insurans dan apakah kepentingan dia serta apakah bentuk pengiraan bagi insurans tersebut. Itu kita akan belajar dalam topik insurans. Okay? Satu topik yang sangat menarik, okay? Dan saya rasa pasti akan keluar dalam exam lah. Okay? Sama ada kertas 2 ataupun kertas 1. Okey, kemudian bab 4 juga matematik pengguna. Kali ini tajuk percukaian. First tadi belajar tajuk insurans. Yang kedua ni percukaian. Okey, dalam topik insurans, awak ada belajar 2 insurans ni, insurans hayat dan insurans am. Dan percukaian pula awak akan belajar 5 jenis cukai. Yang utamalah yang awak akan belajar, yang mana benda tu bersentuh secara langsung dengan kita. Iaitu tentang cukai pendapatan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan, cukai jalan. Okey, itu semua. Kenapa pentingnya awak tahu benda tu? Kerana apa? Sebab bila kamu dah keluar bekerja nanti, kamu akan berhadapan dengan semua jenis cukai tersebut. Jadi kamu ada ilmu tentang tu lah. Itu tujuan topik ini diperkenalkan. Dan topik ini juga satu topik yang menarik. Topik yang menarik untuk dipelajari dan mudah untuk dipahami. Topik percukaian. Kemudian bab 5, tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Topik ini kalau dulu, silibus lama, semasa tingkatan 2, awak belajar topik penjelmaan 1. Semasa tingkatan 3, penjelmaan 2. Naik tingkatan 5, penjelmaan 3. Itu format lama KBSM. Bila tukar format baru ni, awak belajar 2 je. Semasa form 2, awak belajar transformasi isometri. Okey, tajuk dia, bab 9. Okey, kemudian awak rehat 2 tahun. Naik tingkatan 5, awak jumpa balik tajuk ni dengan tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Masa tingkatan 2, awak belajar tentang translasi, pantulan, putaran. Okey, ini bila naik tingkatan 5, tambah lagi dengan pembesaran. Kemudian kita gabungkan ke semua tu. Jadi salah satu soalan. Itu awak akan belajar dalam tajuk bab 5 tingkatan 5 ni. Okey, tajuk ini pun juga simple, senang. Okey, masuk bab 6, tajuknya adalah nisbah dan graf trigonometri. Okey, kalau dulu format lama, okey, semasa tingkatan 3, awak belajar tentang trigonometri 1. Naik tingkatan 4, trigonometri 2. Tapi dengan silibus baru ni, awak belajar semasa tingkatan 3, tajuknya adalah nisbah trigonometri. Kemudian awak rehat setahun, masuk tingkatan 4, tingkatan 5, belajar pula nisbah dan graf trigonometri, fungsi trigonometri. Okey, kalau tingkatan 3 hanya belajar tentang nisbah-nisbah saja, naik tingkatan 5 ni awak belajar tentang nak lukis graf je pula. Okey, di sini awak akan jumpalah semua ni. Tentang macam mana bentuk graf bagi fungsi sinus, kosinus dan tangent. Itu bab 6.
Kemudian bab 7, tajuk sukatan serakan data terkumpul. Okey. Semasa tingkatan 1, awak belajar tentang sukatan serakan memusat. Belajar tentang apa? Plot kotak, plot batang daun, kemudian piktograf semua tu belajar, carta palang semua tu. Kemudian awak rehat selama 3 tahun, masuk dekat selama 2 tahun, naik ke tempat, belajar lagi sambungannya, sukatan serakan data tak terkumpul. Awak mengira julat, kuartil, julat antara kuartil, mean, median, kemudian awak melukis plot kotak, menghitung siang piawai. Itu tingkatan 4. Naik tingkatan 5, benda yang sama juga, tapi kali ini data yang terkumpul. Okey, apa maksud dia? Apa beza dengan tak terkumpul dengan terkumpul ni? Ini kita akan belajar dalam bab 7. Okey, kemudian bab 8. Bab 8 ni adalah bab yang paling sukar sekali tentang 5. Okey, satu tajuk yang paling sukar sekali tentang 5. Kerana apa? Kerana ini memang tajuk betul-betul tajuk baru yang mana selama ni dipelajari oleh sesiapa yang ambil pengajian matematik dekat universiti. Tapi ditarik masuk ke dalam silibus kita tingkatan 5. Okey, tajuk ni ialah tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah menggunakan aplikasi matematik dalam kehidupan kita. Okey, contoh katakan. Okey, berlaku tumpahan minyak dekat sungai. Soalan kata, sejumlah minyak telah tumpah di pantai sekian-sekian. Berikan cadangan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh tajuk itu. Tajuk yang sangat simple tetapi banyak benda kena dipikirkan. Okey, itu tajuk permodelan matematik. Dan tajuk ini dijangka setakat ni takkan diuji dalam kertas 2 SPM. Tetapi awak kenalah belajar juga tentang beberapa perkara penting dalam topik ini. Okay. So inilah dia 8 topik yang awak akan pelajari dalam topik-topik tingkatan 5. Okay. Ada tajuk yang senang, ada tajuk yang sukar, ada tajuk yang biasa-biasa sahaja. Okey, so untuk hari ni, malam ni, kita akan buat part yang pertama iaitu tajuk ubahan. Okey, ubahan. Ubahan ada 3 jenis, ubahan langsung, songsang dan bergabung. Okey, so kita tengok satu persatu ya. Okey. Bahan sudah share petang tadi. Okey, so untuk malam ni kita akan buat tajuk yang pertama iaitu ubahan langsung. Okey, apa itu ubahan? Ubahan ni kita melihat kepada apa kesan, apakah yang berlaku bila dua benda saling bergantungan. Okey, contoh katakan kalau kita menghadapi contoh saya katakan bagi saya contoh ya, contoh. Katakan kalau harga minyak naik, apa jadi kepada perbelanjaan kita? Sara hidup kita. Kalau harga minyak naik, maka kos sara hidup kita pun akan turut naik. Sebab apa? Sebab kita terpaksa keluarkan belanja lebih kerana terpaksa bayar duit minyak yang lebih mahal. Itu ialah ubahan langsung. Kalau satu benda ni naik, maka satu lagi akan turut naik. Kalau satu benda tu turun, maka satu benda lagi akan turut turun. Itu contoh. Itu adalah ubahan langsung. Kalau X naik, maka Y pun naik. Itulah ubahan langsung. Kalau X turun, Y pun turun. Itulah ubahan langsung. Kalau dua benda yang sama, satu naik, dua naik, ataupun satu turun, dua turun, itulah ubah langsung. Tetapi kalau satu naik, satu turun, itu adalah ubah songsang. Contoh katakan, bila harga minyak naik, maka jualan kereta akan jatuh. Itulah ubah langsung, ubah songsang. Bila harga gula naik, maka orang yang makan kat kedai makan kurang contohnya. Itulah ubahan songsang. Satu naik, satu turun ialah ubah songsang. Kemudian katakan pula kalau ada harga minyak naik contohnya. Menyebabkan tambang bas pun naik, menyebabkan kos hidup pun naik juga. Ini ada 3 benda. Minyak naik, tambang naik, kos hidup naik. Itu namanya adalah ubahan tercantum. Ubahan tercantum. Dia tu jadi lebih dari satu. Tadi kita guna minyak dan juga tambang saja. Sekarang kita guna minyak, tambang dan kos sara hidup. 3 benda. Itu adalah ubahan tercantum. Kalau 2 sahaja, ubahan langsung. Kalau 3, ubahan tercantum. Alright. So, di sini saya cakap lagi sekali,
secara umumnya ubahan langsung ialah ubahan langsung ialah suatu keadaan yang mana apabila sesuatu huruf X lah, apabila X mengalami kenaikan, kenaikan, maka Y juga, maka Y, ini secara umum Y juga, maka Y juga akan mengalami kenaikan, mengalami kenaikan. Dan sebaliknya maksudnya ialah kalau X turun, maka Y juga akan turun. Itulah secara umumnya tafsiran bagi ubahan langsung. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua adalah simbol bagi ubahan. Ini awak kena tahulah. Simbol bagi ubahan. Simbol bagi ubahan ialah berbentuk macam ikan. Simbol bagi ubahan berbentuk macam ikan. Bentuk macam ni lah. Salah ambil. Sorry. Simbol bagi ubahan adalah berbentuk begini. Dia bentuk macam ikan. Mana dia? Ni. Bentuk A ni, alpha ni. Ini adalah simbol bagi ubahan. Berbentuk ikan saja lah. Sebagai bentuk ikan. Kalau sebut bentuk ikan macam bentuk ni lah. Bentuk ubahan. Alright. Kemudian, kita ada 3 jenis lah. Macam saya cakap tadi, 3 jenis ubahan. Ada ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Alright. Ubahan langsung, dia macam mana bentuk dia? Dia adalah bentuk sebaris sahaja. Sebaris sahaja. Ubahan langsung, clue mudah yang nampak. Ubahan langsung berbentuk sebaris sahaja. Itu clue dia. Contoh kita tengok soalan B ni. Y iaitu Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dia sebaris je. Dia sebaris je. Dia benda ada kat atas. Alright. Itu yang pertama. Contoh macam yang ini, dia adalah ubahan langsung. Sebab apa? Sebab dia sebaris. Dia menerangkan bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Ataupun Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Ini bentuk ayat dia lah. Ayat ini pula tengok contoh. Dia kata P berubah secara langsung dengan Q negatif 4. Adakah dia suatu ubahan langsung? Saya nak tanya, nak tanya kawan kita kat sini, agak-agak kamu lah. Adakah P berubah, Q kuasa negatif 4 merupakan suatu ubahan langsung? Kita nak tanya Nurin dulu, pandangan Nurin lah. Adakah ianya ubahan langsung? Saya rasa ya. Nurin kata rasa ya, alright. Lupa kita satu, satu lagi, ciri ubah langsung. Ubah langsung yang satu adalah, lagi ciri ya, ubah langsung yang satu ciri dia ialah mempunyai kuasa, kalau ada kuasa lah, jika ada kuasa lah, kuasa jika ada. Sentiasa positif. Dekat sini kuasa negatif. P berubah ni, dalam bentuk indeks, dia boleh jadi P, kalau dalam bentuk indeks dia sama masuk dia sendiri. Kita dah belajar tentang indeks, tentang 3, dah belajar tentang indeks. P negatif ini, begitu jadikan dia positif, dia berbentuk 1 per. Kalau kita ubah nilai lah. Dia bentuk gini, 1 per, turun ke bawah ni. Dia akan jadi positif 4. Ini orang belajar dalam tingkatan 3, bab indeks. Bila negatif, turun ke bawah dia positif. Jadi ini dia dah jadi 1 per. Bila ada 1 per, yang huruf tu ada di bawah, maka dia bukan suatu ubah langsung. Dia adalah ubahan songsang. Itu satu lagi lah, satu lagi maklumat lah. Ubah langsung ni dia sentiasa sebaris saja dan kalau ada kuasa, kuasanya mesti positif. So letak sini sebagai saya nak delete kat sini sekejap. Saya letak kat sini, saya nak letak sebaris, senang saya terangkan. Yang ini saya letak kat sini.
Okey, yang ni saya letak kat sini. Sepadam. Okey, kemudian saya letak lagi sini. Satu lagi, yang ini saya letak kat sini. Satu lagi saya letak kat sini. Saya lupa tadi soalan dia. Okey, alright. Saya letak kat sini. Okey. Kalau saya tertinggal huruf, saya beritahu ya. Okey, yang pertama tadi bentuknya begini. Okey, so yang ini adalah ubahan berlangsung. Okey, yang ni kita sebut macam mana? Okey, ini disebut sebagai Y berubah. Okay, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 ataupun kuasa 2X lah. Tak kisah mana-mana tak apa. Okey, kuasa 2X. Ini secara sebutan dia lah. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X ataupun X kuasa 2. Mana-mana pun tak apa, tak ada masalah. Okey, ini cara sebutan dia. Okey, yang kedua tadi saya cakap tadi, okey. Bila P, okay, bila P berubah secara langsung dengan Q negatif 4, okey. Yang ini kita kena pasti, okey. Kuasa dia mesti positif. Jadi yang ini dah belajar semasa form 3, kalau kita ubah, dia akan jadi bentuk ini. Bila negatif ni kita ubah, dia akan berada di bawah. Dia akan jadi 1 per Q kuasa 4. So, bila berada di bawah, ianya bukan lagi ubahan bergabung. Okey, bukan lagi ubahan bergabung. Ubahan bergabung dia selalu berada di atas. Huruf tu selalu ada di atas. Okey, kerana Q ni ada di bawah per. Maka dia ini adalah ubahan songsang namanya. Okey, songsang nama dia. Okey, tu yang tu lah. Okey, tak apa. Nurin, jadi saya tanya je lah. Saya tanya saja, bukan salah, tak apa, tak masalah. Okey, ya. Okey, kemudian yang ketiga, UV sama 6. Adakah ianya merupakan suatu ubahan langsung? Okey, saya nak tanya berikutnya. Okey, saya nak tanya Norman. Okey, adakah UV berubah dengan 6 ni merupakan ubah langsung? Kalau ya, kata ya je lah. Kalau tidak, kenapa tidak? Rasa ya. Okey, rasa ya. Alright. So, kat sini, saya kata tadi, ubahan langsung adalah suatu keadaan di mana apabila X mengalami kenaikan, satu benda, maka Y juga akan mengalami kenaikan juga. Dan sebaliknya. Maksudnya, dia sebelah kiri satu huruf, sebelah kanan satu huruf. Sekarang dekat sini, dua-dua huruf ada sebelah kiri. Jadi, bila kita nak ubah, dia ada macam ni. Contohnya kita nak sebelah kiri ada huruf U saja. Bila kiri nak huruf U sahaja, maka yang V ini kena hilangkan. Nak hilangkan kita nak buat macam mana? Kiri kanan kita bahagikan dengan V. Kalau kita nak sebelah tu, huruf ada sebelah je. Sebelah ada huruf, sebelah itu satu huruf. Tak boleh gabung dua-dua. Okay, so bila kita ubah begini, kita hilangkan V, kiri bahagi V, kanan bahagi V. Maka dekat sini, V berada di bawah. V berada di bawah. Maka ini juga bukan ubah langsung, dia merupakan ubahan songsang juga. Sebab V itu berada di bawah. Okey, itu yang kedua. Okey, tak apa. Terima kasih, Norman. Okey, yang ketiga. Y berubah. Okey, Y berubah. Dia kata, dengan 9 punca kuasa 5 bagi P. So, adakah ianya merupakan ubahan langsung? Ataupun songsang ataupun bukan? Okey. So, ada ini. Adakah dia merupakan ubah langsung? Okey, tanya pula Izan on Bliss. Nama saya ikut nama X lah. Izan. Okay, Izan. Adakah ianya ubah langsung? Saya rasa iya, cikgu. Okey, alright. Thank you. Okey. Di sini, kalau kita cuba ubah tengok. Okay. Kalau kita ubah tengok. Okay. Tajuk form 3. Index. Kalau ubah bentuk index, punca kuasa 5 bagi P ni, dia samalah nilai dengan, samalah nilai dengan P kuasa, P kuasa 1/5. Okey, ini kalau kita ubah bentuknya akan jadi bentuk ini. Okey, so 1/5 masih lagi positif. Maka dianya masih lagi sebaris. Maka dia adalah ubahan langsung. Okey, thank you Izan. Okey, kemudian M berubah
N/9. Adakah ianya ubahan langsung ataupun tidak? Kita nak tanya orang berikutnya. Okey, sebut ya. Salah tak apa, tak salah. Akmal, okey, adakah ianya ubahan langsung ataupun tidak? Tak. Okey, kenapa tidak? Kalau ya, senangnya tak cakap ya. Kenapa tidak? Entahlah. Okey, sebabnya ialah N itu berada di atas. Kalau N ada di atas, dia adalah ubahan langsung. Kalau ada di bawah, macam soalan yang ni, itu bukan. Okey, so ini adalah ubahan langsung. Sebab yang hurufnya berada di atas. Sebab yang ini, kita pindahkan 9 naik ke atas, contohnya. Okey, kita naikkan 9 ke atas. 9 ini yang akan jadi negatif. Jadi kita ubah ni, N, kita naik ke atas kan. Okey, akan jadi N9 negatif 1. Okey, so dekat sini, yang huruf tu masih lagi positif. Yang 9 ni saja negatif. Jadi kalau huruf itu masih positif, maka ianya masih lagi ubahan langsung. Okey, dia masih lagi ubahan langsung. Ini disebut sebagai M berubah. Okey, disebut ini ya. M berubah. M berubah. Okey, secara langsung, saya nak sebut ya, dengan N/9. Disebut yang gitu. Okay. Yang ni pula disebut sebagai P berubah secara songsang. Ini sebut macam ni. Okay. Secara songsang dengan tadilah Q kuasa Q kuasa negatif 4. Okay. Dia tak jadi positif sebab apa? Sebab kuasa dia mesti positif, dia mesti turun ke bawah lah. Okay. Ataupun kalau sekali ubah dalam bentuk ini, Q berubah secara songsang, P berubah secara songsang dengan 1 per Q kuasa 4. 4 gitu. Okay, alright. Dan berikutnya contoh kita sebut gini pula. Okay, NQZ gini pula. Contoh, sorry, sebab gini. Okay, satu contoh, katakan X berubah dengan Y dan Z. Adakah dia merupakan ubahan langsung? X berubah, Y, Z. So, adakah ianya ubahan langsung? Okay, kita tanya. Faiz. Dalam Faiz ada. Adakah ianya merupakan ubahan langsung? Apa itu? Adakah X berubah YZ merupakan suatu ubah langsung? Kalau ya kata ya, kalau tidak kenapa tidak? Hmm. Okey, clue tadi ya, ubahan langsung dia merujuk kepada jika X naik, maka Y juga akan naik. Dan sebaliknya dia kata. Itu maksud ubahan langsung. So sekarang ni dia kata X berubah YZ. So adakah dia ubahan langsung? Tak. Tidak, kerana ini adalah ubahan tercantum. Sebab apa tercantum? Dia ada X, dia ada Y, dia ada Z. Dia ada lebih satu. Ubah langsung ni cuma dua ya. X, Y saja. Dua benda ya. Tapi ini dia ada X, ada Y, ada Z. Okey? Kerana melibatkan huruf X, huruf Y dan huruf Z. Itu dia. Okay? Ini namanya adalah ubahan tercantum. Okey, itu yang pertama. Okey, nak kenal pasti ubahan itu langsung atau tidak? First kali lah ubahan langsung berbentuk sebaris. Okey, kuasanya positif. Okey, lepas tu dia ada satu pemulih ubah, dua pemulih ubah saja. Okey, ubah langsung juga. Okey, hanya ada dua pemboleh ubah sahaja. Inilah dia tiga ciri yang mana menerangkan tentang ubah langsung. Okey, sebaris, kuasa positif, kalau ada kuasa lah, positif, dan ada dua pemboleh ubah sahaja. Okey, alright. Okey, seterusnya kita tengok.
Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Tuliskan hubungan berikut dalam bentuk ubahan. Maksudnya dia nak awak tulis bentuk gini lah. Bentuk macam ni. Yang ada bentuk simbol ikan ni. Okey, dia kata Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Dia kata Y. Artinya yang pertama, Y. Ini contoh Y. Saya tulis Y. Okey, kita contoh cara tulis dia. Besar sikit. Okey, yang pertama, okay, Y dia kata berubah. Okey, bila berubah ni mestilah bentuk ikan. Kita masukkan bentuk ikan. Okey, Y berubah bentuk ikan. Okey, secara langsung. Okey, secara langsung. Masuk kat sana berkecil sikit. Okey. Y berubah secara langsung. Okey, bila selangsung dia sebaris sahaja dengan apa? Dengan kuasa 3X. Maksud X itu dikuasa 3-kan. Itu maksud Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, kuasa 3X ke X kuasa 3? Okey, benda samalah. So dia bentuk macam ni. Kakak yang buat kamera kak. Alright, ni bentuk dia. Okay, dia sebut pakai Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okay, kuasa 3X ke X kuasa 3 benda yang sama. Okay, biasanya kita akan sebut apa dulu benda dia. Apa simbolnya. Okay, yang kedua dia kata Y berubah sama juga secara langsung. Okay, dia sebut secara langsung. Ingat kepala, bila langsung dia sebaris sahaja. Okay, dengan apa? Dengan punca kuasa 2X. So kita pun tulis ayat ni. Macam ni. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okay, nak buat bentuk topi dia boleh. Nak buat bentuk 1/2 boleh. Begini boleh. Begini pun boleh. Jadi 2. Okay, Y berubah secara langsung. Langsung dengan mana tadi? X kuasa setengah. Okey, jadi dua cara. Begini pun maksudnya sama. Okey, kuasa begini. Okey, dua jawapan. Sama ada buat bentuk topi boleh, bentuk setengah boleh. Itu untuk mewakili punca kuasa 2X. Kalau punca kuasa 3, 1/3. Okey, seterusnya. Y iaitu berubah secara langsung juga, dia kata. Okey, dengan X ditambah dengan 25. So, kita ubah ayat ni kepada ayat matematik, jadilah bentuknya, dia kata Y berubah dengan X, buat kurungan lah, X ditambah dengan 25. Bentuk gitu. Kita buat kurungan pun tak apa, tak ada salah. Okay, tak ada salah. Ni, tapi better buatlah sebab dia tunjukkan bahawa berlakunya ialah X tambah 25. Tak buat kurungan pun, it's okay lah, tak ada salah. Okay je. Ya, cuma kalau buat kurungan ni, kalau melibatkan ubah tercantum lah, sebab dia ada huruf X, ada huruf Y, huruf Z, dia ada huruf, better guna kurungan lah. Tapi untuk kes ni, tak guna pun tak apa. So, ini disebut pakai Y berubah secara langsung dengan X ditambah 25. Okay, kalau bentuk kebat sikit lah. Selalu dia bagi dia ini. Okay, begini contoh. Isi padu dia kata. Tak kisah. Sebut P macam mana pun. Okay. Dia kata isi padu P dia kata tak kisah. Berubah. Artinya penting. Berubah. Macam mana berubah dia? Langsung. Dia sebut langsung saja ingat dah. Memang dia akan berada di sebelah atas. Sebelah atas. Okay. Berlangsung dengan apa? Okay. Dengan kuasa 3 sisinya iaitu Q. Kuasa 3 sisi. Dia kata. So, cara ayat dulu begini. Kita guna huruf P lah. Dia kata P berubah secara langsung dengan kuasa 3 Q. So, Q kuasa 3. Okay, itu secara. Okay, jadi kat sini pastikan awak mahir untuk menulis ayat itu, matematik itu. Okay, sebab apa dalam soalan memang akan bagi bentuk ayat bahasa gini lah. Y berubah langsung bla bla gitulah. Jadi first step lah awak kena pandai mengubah ke bentuk ayat matematik begini. Itu step pertama.
Kalau bahagian ni awak mahir, lepas untuk step yang pertama. Okey, kita tengok contoh. Bagaimana untuk menyelesaikan soalan ni? Okay. Untuk menyelesaikan topik ubahan langsung ini, first kali kamu tahu ialah menulis ungkapan dalam bentuk ubahan. Itu syarat pertama. Okey, saya letak sini ya. Okey, langkah penyelesaian topik ubahan langsung. Okey, ini langkahnya. Dan benda ni akan sentiasa sama untuk semua jenis ubahan. Tak kisah ubahan tu langsung ke sosang, semua sama. Okey, di mana step pertama ialah tulis ke bentuk ubahan. Maksudnya yang ada simbol ikan tu lah. Okay, simbol ada simbol ikan tu. Mula-mula. Ada simbol ikan. Tu yang mula-mula kali. Daripada ayat bahasa Melayu tu, yang panjang-panjang tu, ubah kepada bentuk ayat matematik yang ada simbol ikan. Itu step yang pertama. Okay. Ini step yang pertama. Mesti ada simbol ni dulu. Jadi kan kita tengok contoh. Dia kata diberi P sama dengan 81 dan Q9. Ini maklumat dia. Okay, maklumat kata gini. Kemudian soalan kata, okay, ungkapkan P dan sebutan Q jika. Tengok soalan pertama. Dia kata P, dia kata P berubah. Dia kata P itu berubah. Ubah macam mana? Secara langsung dia kata. Okay, langsung. Dengan apa? Dengan kuasa 2Q. Ini maklumat dia. Soalan dia. Okay, pernyataan dia. Okay, so first step lah tulis ke bentuk simbol ubahan ni. Itu step pertama. Jadi kita tulislah. P bermula berubah. Okay, bentuk P berubah. Okay, step pertama berubah. Kemudian dengan apa? Dengan kuasa 2Q. Jadi maksudnya Q itu dikuasa 2-kan. Ini step yang pertama. Tulis ke bentuk ayat simbol gini. Ini first step, satu nota ya. Sebab macam mana? Bagi cantik sikit. Sebab gini. Setengahkan ya. Okay, itu step dia. Okay, step 1. Cara sama ya. Step 1. Tulis ke bentuk ubahan. Okay, ada simbol ikan. Ini step dia lah. Jadi apa kita tulis? Tulislah bentuk gini. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Itu step yang pertama. Okay. Step yang kedua. Step yang kedua ialah kita akan ubahkan, kita akan tukar simbol ikan tersebut, tukar simbol ikan tersebut, tukar simbol ikan ini kepada simbol sama dengan. Itu clue dia. Step yang kedua. Jadi, bila kita tukar simbol ikan begini, ini ingatan ya. Bila kita tukar simbol ikan dan simbol sama dengan, akan ada satu huruf kita gunakan ialah huruf K. Ini kena ingat. Kita ubah simbol ikan kepada simbol sama dengan, akan ada simbol K. K ini adalah pemala. K ini adalah pemala. K ini adalah pemala. Apa maksud dia? Maksudnya adalah, kalau P berubah, Q akan berubah sebanyak K kali. K ni lah berapa kali ganda dia berubah. Itu maksud pemala tu. K itu menunjukkan berapa kali ganda berubah. 5 kali ganda ke, 4 kali ganda ke. Contoh gitulah. Jadi kita tengok contoh. Ini maksud bagi K tu. Bila kita ubah kepada sama dengan, mesti ada huruf K. Kita gunakan huruf K. Boleh tak guna huruf lain? Boleh, tak salah. Tapi kita biasakan diri guna huruf K. Sebab apa? Sebab dalam matematik kita guna huruf K lah. Kita guna huruf K untuk topik ubahan ni. Alright. Itu step yang kedua. Step yang ketiga pula ialah kita akan masukkan maklumat yang kita ada. Itu step yang ketiga. Step yang ketiga, kita masukkan maklumat
Masukkan maklumat, info lah. Info yang ada. Info tentang, info yang ada untuk cari nilai K. Itu step yang ketiga. So apa kata Ustaz ni? Kita diberitahu tadi, dia kata P adalah 81. Itu soalan kata. Kita gantikan. Dia kata itu P adalah 81 bila mana Q itu adalah 9. Q itu adalah 9. Okey. Contoh saya nak ubah sikit lah. Saya nak ubah sikit cantik sikit. Contoh katakan 3 lah. Contoh saya ubah 3 lah. Okey. Dia kata P adalah 81 bila mana Q adalah 3. Kita ubah 3. Contoh, tak 3. Kuasa 2. Itu step dia. Dan kita kena selesaikan benda ni sampai dapat nilai K. Di sini ada sedikit kerja lah. Awak kena buat. Okey. Yang atas yang 2 pertama ni tulis saja. Bagi part yang ketiga ni kena kiraan. Okey, mula-mula 81 sama dengan K kuasa K 3 kuasa 2. Digantikan nilai. Ganti nilai P, ganti nilai Q. Okey, step yang kedua 81 sama dengan 3 kuasa 2, 9. 9 kali K akan jadi 9K. Itu step kedua. Kita kembangkanlah. Kemudian kita hilangkan 9 tu sehingga tinggal huruf K saja. Jadi ini bermaksud kiri kanan kita kena bahagikan dengan 9. Maka dekat sini K akan sama dengan 9. Sebab apa 9? Kerana di sini kita buat 81 kita bahagikan dengan 9. Kiri kanan lah kita bagi dengan 9. Jadi dapat 1. Okey, itu step yang ketiga. Kita gantikan sampai dapat cari K itu berapa. Dan kita pergi step yang keempat. Step yang keempat. Okey, apa step yang keempat dia? Step keempat lah tulis semula. Okey. Step keempat, tulis semula. Okey. Tulis semula. Step yang kedua. Tulis semula step yang kedua. Okey. Dengan gantikan hantu dah. Okey. Dengan gantikan nilai K sahaja. Okey, gantikan nilai K sahaja. Oh, sorry. K sahaja. Jadi ini bermaksud kita ambil step yang kedua tadi ni, letak di sini, cuma kita gantikan K tu dengan kita cari tadi, iaitu 9. Tulis 9 sini. Itu step yang keempat. Okey? So bila part soalan kata ungkapkan, bila soalan kata ungkapkan, inilah dia benda yang kita ungkapkan. Inilah maksud ungkap tu. Okey? Ini maksud ungkap. Dia sebut ungkap, kena buat sampai tahap ini sahaja. Inilah ungkap. Okey, tugasan. Bila soalan tu kata ungkapkan, kita hanya buat sampai step ini sahaja. Okey, ini yang pertama. Okey. Jadi kita saya nilai. Okey, ni step ni kita nak ungkap je. Okey, contoh yang kedua pula dia kata. Kali ni dia kata pula P berubah sama, okey, secara langsung sama juga yang atas tu. Okey, kali ni dengan apa pula dia kata? Dengan Q tolak 2. Q tolak 2 dia kata. Contohlah. Okey, contoh. Katakan saya nak ubah kepada saya nak ubah kepada apa ya? Nak ubah nombor lain sekejap, boleh tak? Sekejap ya. Saya nak ubah sekejap ya. Nak ubah Q tolak dengan Q tolak 7. Saya nak ubah sikit ayat ya. Ubah sikit ayat 7. 6 lah, saya tolak 6. Ini saya ubah soalan. Q tolak 6 contohnya. Okay, so step sama. Step sama. Ini step sama. Yang pertama, ubah dulu. Okay, tapi dekat sini kali ni, dia akan jadi bentuk ini lah. Dia akan jadi bentuk ini. Okay. Dia kata Q tolak 2. Q tolak 6. Contoh sini. Okay, tu step pertama. Kita ubahkan dia, okay. Bentuk, dia kata P berubah langsung dengan Q tolak 6. Ini step pertama. Step yang kedua, ubah simbol itu kepada ubah simbol ikan ni
kepada sama dengan akan adalah huruf K. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, kita gantikan maklumat. Okey, maklumat sama macam tadi. Cuma beza dia kat sini ya. Dia kata P81 bila mana Q itu ialah 3. Jadi kat sini 3 tolak 6. Okey, ganti itu. Kemudian 3 tolak 6 akan jadi negatif 3. Okey. Maka 81 bahagi negatif 3 akan dapatlah negatif 27. Macam mana dapat ni? Iaitu 81. Okey, ni sorry tak sini terbalik. Okey, K sama dengan negatif 27. Bila mana kita dapat hasil ni? 81 bahagi dengan negatif 3. Okey, jadi kat sini, tulis kat sini. Maka kat sini akan jadi negatif 7. Maksudnya, bila Q berubah, bila P berubah, maka Q juga akan berubah sebanyak negatif 7 kali. Ini cara untuk penulisan. Setakat ungkapkan. Okey, bila soalan kata tulis ungkapkan, sampai sinilah jawapan dia. Sampai sini awak kena buat. Bila soalan kata ungkapkan, yang kuning ni lah awak kena buat. Okey, alright. Faham eh? Untuk semualah, ubah langsung, songsang atau tercantum. Bila sebut kata ungkapkan, sampai sini kena buat. Sampai dapat nilai K itu berapa. K itu. Kejap kita akan buat banyak pengiraan. Okey, sekarang kita tengok sini. Soalan kata pula. M berubah. Macam cara berubah dia? Langsung dia kata. Ingat kepala dah. Langsung berada di atas. Dengan kata macam mana? Dengan N dia kata. N saja dia kata. So, soalan kata apa? Ungkap. Soalan kata ungkap. Bila sebut ungkap ni maksudnya ialah kena tulis sampai step yang keempat ni sahaja. Saya copy lagi senang saya tunjuk contoh. Okey? Tak sini contohnya. Kita nak sampai ungkap. So, step pertama, ungkapkan dia kata. So, step pertama adalah dia kata M, ikut soalan. Okey, dia kata M berubah langsung sebaris sahaja dengan N. Ini step yang pertama. Tu. Step yang kedua, ubah simbol ikan, jadilah M sama dengan, dia tukar sama dengannya, adalah huruf K. K itu ialah berapa kali ganda dia berubah. Itu K. Step yang ketiga, masuk maklumat. Maklumat kata M39 bila mana N13. Ganti maklumat tu. Dia kata situ M ni 39 bila mana N tu 13. Masuk 13 ni. Mula-mula. Bila darabkan 39 sama dengan 13K. Nak dengan 13, kiri kanan kita bahagikan dengan 13. Maka dapatlah K sama dengan 3. Iaitu 39 bahagi 13. Okay, 39 kita bahagikan dengan 13. Dapatlah kat situ 3. Jadi tulis itu. Hasil daripada 39 bahagi dengan 13. Okay, itu step yang ketiga. Dan step yang keempat, tulis semula yang step yang kedua tadi tu. Cuma gantikan K dia dengan 3. So, M sama dengan 3N. Selesai. Setakat mana? Ungkap. Okay, ungkap. Sekarang soalan kata, hitung nilai. Kali ni dia kata, suruh hitung nilai. Cari berapakah nilai. Okay. Bila, bagi M, bila mana N dia 21. Soalan kata kalau N 81, berapakah M dia? Ini soalan minta. Maka dekat sini, masuk step yang kelima. Step yang kelima masuk. Okay. Step yang kelima ialah, buat inilah. Step kelima ya. Okay, step yang kelima ialah, kita gantikan. Okay. Gantikan. Okay, ini step kelima. Step yang kelima. Okay. Di mana kita gantikan suatu nilai
untuk cari satu nilai, okey, dalam step 4, okey, untuk cari nilai yang lagi satu. Ini adalah step yang keempat. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah ambil yang kuning atas tadi ni, tak sini ni. Okey, kita gantikanlah maklumat. Maklumat kata, okey, yang awal tadi gini. Okay, soalan kata M sama dengan tadi 3M. Ini step yang keempat tadi. Yang ni. Okey, sekarang soalan kata cari nilai M kalau N dia 21. So gantilah N ni 21. Ganti gitu. So apa jadi? 3 darab 21, maka dapatlah M sama dengan 63. Selesai. Itu adalah step yang kelima tu. Itu kita gantikan nilai dalam ayat tadi, okay, kepada nilai yang diminta cari itu. Ini step dia. Untuk step yang kelima. Bila soalan kata hitung nilai, masuk step yang kelima. Kalau soalan kata just ungkap, sampai 4 step saja. Okey. Kita tengok contoh lagi. Okay, tengok contoh lagi ya. Okey, saya letak dekat sini ya. Pakai ingatan kita lah. Tak sini. Ini step dia. Okey. Kita tengok soalan B pula. C, ni misalnya C ni pula. Okey, C kata kali ni dia kata hitung nilai bagi N pula kalau M-nya negatif 45. Kalau soalan minta cari nilai N tu berapa. Okey, cari nilai N tu berapa bila mana M dia adalah 45. Okey, cari N ni berapa. Tadi soalan pertama tadi, cari M bila mana N 21. Sekarang terbalik pula. Nak cari N pula berapa? Bila M 45. Okey, so cara sama ke ni? Okey, cara sama. Masuk sini, okey, cara sama. Cara sama gini, saya letak sini. Copy paste sikit. Nak jimat ruang. Saya buang. Okey, saya masuk sini. Nak ubah. Okey, ni step 4 tadi. Tak payah. Okey. So, caranya sama. Okay, di mana first kali ialah kita gantikan maklumat. Maklumat kata apa? Maklumat kata, okay, M-nya adalah negatif 45. Ganti tu. N dia berapa? Kita nak cari. Itu step dia. So, apa kita kena buat? Maka kat sini, N kiri kanan, kita bahagikan yang 3 supaya N tu tinggal N saja. Jadi akan dapatlah negatif 15. Okey, macam dapat negatif 15 ni. Kiri kanan kita bahagikan yang 3. So, kat sini negatif 45 kita bagi yang 3. Dapatlah negatif 15. Tu step dia. Kalau part kata hitung nilai, kenalah buat macam ni. Kita masuk step yang kelima. Okey. Boleh faham? Ada siapa-siapa tak faham? Alia faham, Alia? Nurin faham? InsyaAllah faham. Okey, alright. Okey, nak tengok faham tak faham? Okey, nak tengok Nurin, Norman, Faiz, Izan, Akmal, Alia ni faham tak faham? Okey, sekarang cuba buat soalan nombor 5. Okey, 5A, 5B, 5C. Okey, try buat dulu. Sekarang pukul 9.04. Okey, 9 dalam pukul 9.10. Kita akan bincang jawapanlah untuk semua A, B dan C ni. Okey, cuba try buat dulu. Okey, try buat dulu. Soalan nombor 5. 5A, B, C. Soalan kata, diberi P berubah secara langsung dengan Q dan P sama dengan 1/5 apabila Q-nya ialah 3. Ungkap P dalam sebutan Q, soalan A. B,
Nilai P adalah Q-nya negatif 8 dan C nilai Q adalah P-nya adalah 453.75. Okey? Contoh kat tadi lah. Okey, so ni kecil sikit. Okey, nak contoh saya tak wah dulu lah. Nanti saya tarik balik. Okey, ni contoh dia lah. Okey. Okey, ni contoh dia. Okey, try dulu lah. Dalam 5 minit untuk semua soalan ABC tu. Okey, 2 minit lagi. Okey, alright. So, sebelum kita nak mula, kita nak tengok jawapan beberapa kawan kita dulu. Okey, welcome kawan baru kita. Okey, kita ada kawan baru kita tadi. Kita baru masuk. Camelia baru masuk dengan Les apa nama susah sebut dia. Okey, Lesnie. Lesnie Rodi. Okey, alright. Okey, alright.
So, welcome untuk dua kawan yang baru masuk tadi. Okey, so ingat lagi sekali ya. Okey, bagi yang baru masuk, hari ini kita membincangkan topik pertama bab tingkatan 5 iaitu bab ubahan. Yang mana dia ada 3 jenis ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan bergabung. Okey, ubahan langsung ni maksudnya apa? Ubahan langsung ni maksudnya ialah, okey, saya ulang sikit saya laju. Ubahan langsung ni ialah dia menyebabkan dua benda. Kalau benda pertama tu naik, benda kedua pun akan naik juga. Kalau benda pertama tu jatuh, maka kedua pun jatuh juga. Itu maksud adalah ubah langsung. Maksudnya kalau satu naik, satu lagi akan naik juga. Kalau satu turun, satu lagi akan turun juga. Itu sama-sama. Kalau satu naik, satu turun, itu adalah ubah songsang. Okey? Itu kalau melibatkan tu. Kemudian kalau melibatkan banyak huruf, okey, contohnya katakan kalau X naik, Y naik, Z pun naik. Ataupun kalau X turun, Y turun, Z pun turun. Dia ada X, Y, Z. Bila lebih dari 2, itu namanya ubahan tercantum. Okey, ubah langsung dia melibatkan dua benda ya. Ubah langsung, ubah songsang melibatkan dua benda saja. X dengan Y sahaja. Tapi kalau dia ada X, Y, Z lebih itu, dia adalah ubahan tercantum. Okey, alright. Lagi satu ialah ubahan bergabung lah. Dia akan buat kelas akan datang. Okey, di mana simbol ubahan adalah berbentuk ikan. Simbol alfa. Ini adalah simbol ubahan, dia bentuk macam ni. Ini adalah simbol bagi ubahan. Dan ubahan langsung berbentuk sebaris sahaja. Dan kalau ada kuasa, kuasanya mesti positif. Dan dia hanya ada dua pemulih ubah sahaja. Contoh, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Bentuk gini. Dia sebaris sahaja. Kalau bentuk begini, walaupun nampak sebaris, tetapi kuasa negatif. Bila kuasa negatif, dah belajar semasa form 3, kita tajuk indeks bab 1. Okay, kalau kuasa positif, negatif, kita turunkan ke bawah, jadi positif. Jadi bila positif tu ada di bawah per, maka dia adalah namanya ubahan songsang. Okay, kemudian ubahan juga akan melibatkan sebelah kiri tu satu huruf, sebelah kanan tu huruf-huruf lain. Kalau disentuh begini, dia bergabung. Dia ada UV langsung dengan 6. So, U dan V tu dah satu kumpulan. Kita kena pisahkan. Bila pisahkan, operasi bahagilah. Jadi kita hilangkan V, bahagi V ke kanan, maka dapatlah U sama dengan, U berubah 6 per V. So, V itu berada di bawah per. Maka dia juga adalah ubahan songsang. Okay? Yang ni pula, walaupun dia nampak begini, okay, punca kuasa 5 ni, kita ubah kepada simbol bentuk ayat gini, akan jadi 1 per 5. Ianya masih lagi positif. Masih lagi positif, maka ianya adalah ubah langsung. Sama macam ini juga, M berada di atas. N tu berada di atas. 9 di bawah. So, yang pasti penting adalah huruf tu mesti selalu berada di atas. Sebaris ataupun berada di atas. Kalau bentuk pecahan, dia dekat atas. Ini adalah ubah langsung. Okay? Dan kalau ini pula X, Y, Z. Walaupun dia sebaris, dia kuasa positif, tapi dia ada X, Y, Z. So, ini namanya adalah ubahan tercantum. Sebab dia ada lebih daripada 2. Okay? Alright. Okay. Nak menulis simbol dia macam tu begini lah. Y berubah secara langsung kuasa 3X. Y. Atau dia Y. Berubah simbol ikan. Langsung. Lurus sahaja. Dengan kuasa 3X. Y berubah. Langsung. Sebaris. Dengan punca kuasa 2X. Buat simbol topi boleh. Simbol 1/2 boleh. Y berubah. Langsung. Sebaris. Dengan apa? X tambah 5. Gitu. Q berubah langsung kuasa 3 sisi Q. Tulis gitu. Okay, alright. Kemudian nak menyelesaikannya, ada 5 step semua. Kalau soalan kata ungkapkan, kita hanya buat sampai step yang keempat ya. Iaitu step pertama adalah kita ubah ayat matematik ini kepada, ayat bahasa ini kepada ayat matematik. So dia kata itu, P berubah secara langsung dengan kuasa Q. Okay. P, okay, various, okay, direct dengan Q kuasa 2. So, tulis dulu P, bentuk ikan,
mewakili ubahan langsung dengan Q kedua. Ini step pertama. Step yang kedua, kita ubah simbol ikan ini kepada simbol sama dengan. Bila ubah simbol ikan sama dengan, akan ada satu huruf K kecil. K itu kita namakan sebagai pemala. Constant dia punya pemala constant pemala dia. Iaitu maksudnya ini adalah berapa kali ganda berubah. K itu adalah berapa kali ganda berubah. Kalau P ni berubah banyak ni, Q tu berubah sebanyak berapa kali. Yang kali itu adalah K tu. Okay, alright. Contoh soalan atas ni, step yang ketiga lah, kita masukkan maklumat kita ada untuk cari nilai K. Soalan kata P81 bila mana Q3. Jadi kita ubahlah. P81 Q3. Ubah. Jadi Q tu kuasa 2 pula. Jadi 3 kuasa 2, 9. Itu untuk yang pertama ni. 81 sama dengan 9K. Kita nak huruf K saja. 9 tak nak. Maka kiri kanan kita bagikan dengan 9. Maka 81 bagi 9. Dapat 9 juga. Itu step yang ketiga. Step yang keempat. Tulis semula step yang kedua ni. Cuma gantikan K tu dengan yang kita cari tadi. Jadi P sama dengan 9Q kuasa 2. Itu kalau soalan minta kata ungkapkan. Sampai step yang keempat saja. Okay. Sama case juga sini kak. First kali kita P berubah secara langsung dengan Q tolak 6. Soalan kata, ada lagi tu. P berubah secara langsung dengan kurungan Q tolak 6. Step pertama. Step yang kedua, ubah simbol sama dengan akan ada dalam huruf K. Step yang ketiga, masuk maklumat. Dia kata P81. Bila mana Q-nya 3. So, 81 sama dengan K kurungan 3 tolak 6. Jadilah negatif 3K. Nak hilangkan negatif, kiri kanan bagi negatif 3, dapatlah K sama dengan negatif 27. Dan step yang keempat, tulis balik step yang kedua tadi, cuma gantikan K itu dengan negatif 7. Selesai. Itu kalau bahagian soalan kata ungkapkan. Kalau soalan minta kata hitung nilai pula, okay, contoh, kat sini, soalan kata diberi M berubah selangsung dengan N. So, step pertama tulis M berubah langsung N. Lurus. Step yang kedua, ubah simbol ikan, simbol sama dengan ada huruf K. Step yang ketiga, kita diberitahu bahawa M-nya adalah 39. N-nya 13. Ganti. So, 13 kali K dapat 13K. Itu untuk 39 sama dengan 13K. Kalau K saja, kiri kanan kita bahagikan dengan 13, maka dapatlah K-nya adalah 3. Iaitu 39 bahagi 13. Okey, tu step dia. Kemudian kat situ, seterusnya, tulis semula. Okey, tulis semula. Maka tulis kat situ, K sama dengan, M sama dengan 3N. Gantikan K itu dengan 3. Step ni. Kita ambil step yang kedua ni, letak di sini, cuma gantikan K saja. Itu kalau soalan minta kata ungkap. Kalau soalan kata hitung nilai, ambil step yang keempat tadi, gantikanlah maklumat kita ada. Contoh soalan kata cari M. Bila N tu 1. So step yang keempat tadi, M sama dengan 3N. Jadi gantikanlah N ini dengan 21. Dah nak macam biasa. Dapat 63. Itu step dia. Soalan B. Soalan C pula, dia nak cari pula nilai N. Kalau M-nya diberi. Okay, dia kata M-nya negatif 45. Ganti. Negatif 45 sama dengan 3 tolak N. Jadi kalau N sahaja, macam mana kita nak buat? So, kiri kanan kita bahagikanlah dengan 45. Kiri bagi 45, kanan bagi, kiri bagi 3, kanan bahagi 3. So, yang kanan tu boleh potong. Tinggallah huruf N sahaja situ. So, N sama dengan negatif 45 bagi 3, negatif 15. Selesai. Itulah cara dia. Okay, step dia. Okay, so soalan nombor 5 saya buat tadi. Kita check tengok sama. Okay, first step. Sama nak kita buat step ini, senang. Saya kata nampak benda tu. Okay, dalam exam tak payah buat macam ni. Dalam exam cuma ambil yang bukan tepi saja. Okay, tapi kat sini saya tunjuk dulu lah supaya senang nak rujuk. Okay, step pertama, kita buat ni dulu. Dia kata P berubah
secara langsung dengan Q. Tulis P berubah langsung dengan Q. Step pertama. Step yang kedua, tukar simbol ikan akan adalah P sama dengan KQ. Step yang kedua. Step yang ketiga, masuk maklumat. Maklumat kata P adalah 135. Bila mana Q-nya adalah 3. Okey. Jika kita kembangkan, dapat 3K untuk 135. 135 sama dengan 3K. Jadi berapa nilai K tu? So kiri kanan kita bahagilah dengan ni. So 135 kita bahagikan dengan 3. Okey, dapatlah. Okey, 135 kita bahagikan dengan 3, maka dapatlah dekat situ sebanyak 45. Jadi K dia adalah 45. Itu step yang ketiga. Dan step keempat, tulis balik kat sini. P sama dengan 45Q. Ini bahagian ungkapkan. Sampai selesai. Okey, untuk step yang ini pula, ambil step yang keempat tadi, kita buat gini lah, ikut soalan. Copy paste ni ya. Okey, so untuk B, okey, step jawapan ya. Mula-mula kita ambil bahagian ni, tak sini. Mula-mula. Okey, soalan kata apa? Soalan kata cari nilai P apabila Q-nya negatif 8. So darab je lah. Negatif 45 kali 45 darab dengan negatif 8. Okey, dapat jawapan dia negatif 360. Tu cara dia. So, P sama dengan negatif 360. Selesai soalan B. Dan C pula kata, cari nilai Q apabila P-nya 135. So, ganti je lah. Dia kata P, dia kata ialah 453.75 sama dengan 45Q. Itu step pertama. Step yang kedua, yang kiri ni 453.5 kita bahagilah dengan 45 supaya kiri kanan tu hilang 45. Okey, bagi 45. Okey. So, kanan boleh potong, tinggal Q saja. Nombor kita potong lah. Okey, Q saja. So, berapa nilai X tu? So, kita gunakan kereta kita lah. Okey, kita gunakan kereta kita. 453. Okey, 453.75. Okey, 453 typo. 453.75 kita bahagikan dengan 45, maka dapat jawapan itu 10 1/2. 1/12. Okey, dapat kat situ 10 1/12. Selesai. Begitu ya. Okey, cara sama sahaja. Cikgu, Saya. kalau jawapan dia buat perpuluhan tak apa ke? Boleh macam kalau saya okey je boleh. Okey, nak bagi jawapan perpuluhan boleh. 453.75 kita bahagikan dengan 45. Okey, dapat jawapan 10.08 pun okey, tak ada salah. Okey, sini tak boleh cakap sikit ya. Okey, 10.38 pun boleh. 8.8 balik. 08 balik 0.83. Okey, jawapan kalau bentuk point 2 titik puluhan ataupun 4 angka berarti. Dua-dua boleh lah, tak ada salah. Okey saja. Okey, itu contoh soalan lah. Okey, sekarang kita cuba buat sama-sama soalan ni ya. Kita check aja mana dia. Okey, so langkah pertama kali saya tak buat kotak lah. Sebut direct ya. Okey, dia kata F berubah secara langsung dengan kuasa 2G. Okey, kita ambil dulu. Okey, bentuk ikan dulu kita ambil. Soalan kata F berubah secara langsung, ubah nilai. Okey, F berubah secara langsung dengan kuasa 2G. So, G kuasa 2. Itu step pertama. Step yang kedua, F sama dengan, bila ada sama dengan,
adalah K G kuasa 2. Ada huruf K kat situ. Step yang kedua. Step yang ketiga, soalan kata F adalah 4.2. F adalah 4.2. Apabila G-nya 49. Okey, ini saya kena ubah sikit kadang nanti besar. So ubah kepada 7. Kita ubah dari 7 ya. Minta ubah dari 7. Ubah dari 7 ya. Minta ubah dari 7. Okey. Dan soalan nilai besar sangat. Okey. So dia kata itu 4.2 sama dengan K 7 kuasa 2. Mula-mula. Kemudian bila 4.2 sama dengan 7 kuasa 2, 49. So 49K. Kemudian nak hilangkan 49, kiri kanan kita bahagikanlah dengan 49. Yang ini kita bahagi 49. Yang kanan pun bahagi 49. Okey, kita minta betulkan sikit soalan. Kita buang point. Bagi jawapan kita besar sikit. 49. Okay, kita ubah soalan. Kita buat point pecahan betul ni juga. Senang. Okay, supaya nombor tu tak jadi besar sangat. Tak jadi kecil sangat lah. Okay, alright. Sekejap ya. Okay. Kita ubah kepada 42. Kita ubah soalan kepada 42. Kita ubah soalan kepada 42. Okay, supaya nombor tu tak jadi besar sangat. Tak jadi kecil sangat. Okay, kalau kita buat 4.2 bahagi 49, jadi nombor dia akan jadi kecil sangat lah. Jadi kita ubah bagi besar sikit. Okay, kita ubah kepada 42 bahagi dengan 49. Okay, dapat bentuk 6/7. So ini untuk nilai K dia. Jadi K dia sama dengan 6/7. Kita kecilkan dapat 6/7. Cikgu, Ayo. share screen. Allah Akbar, jap. Share screen. Sekejap. Share screen. Okay, alright. Okay, saya ulang sekali ya. Okay, kita ubahkan nilai 42 tu, 4.2 tu kepada 42. Supaya nombor tu tak nampak besar, tak nampak kecil sangat. Okay, so step pertama kita buat tadi, F berubah, G kuasa 2. Step yang kedua, F sama dengan KG kuasa 2. Ubah sama dengan, akan ada K. Bila masukkan nilai, kita kata F42 bila mana G dia 7. So, 42 sama dengan K kurungan 7 kuasa 2. 7 kuasa 2, 49. Kemudian kiri kanan, bahagi 49. Untuk menghilangkan 49, nak ada huruf K saja. So, last kali, K sama dengan okay, 6 kali 7 kali 6, 7 kali 7 kali 7, 49. So, dapatlah 6/7. Tu step dia. Okay, lepas tu, ambil step yang ini ni, letak di bawah sini, cuma gantikan K dia dengan 6/7. Yang ni. Ni step bahagian ungkapkan. Sampai sini. Okay, alright. Ni step dia. Untuk bahagian ungkapkan sampai gini lah. Okay, sampai dapat nilai K tu berapa dan tulis semula step yang kedua tu dalam bentuk begini. Tu step dia. Untuk step yang pertama, beginilah. Okay, step yang kedua, ambil yang bahagian jawapan ni, baru selesaikan kat sini. Dia katakan ni, cari nilai F apabila G-nya 1/4. So, kita hanya perlu gantikan G tu 1/4. Ni pun sama juga. Minta ubahkan soalan lama saja punca kuasa. Tu saya buat tak 4. Okay. Sekarang tukar yang ni kepada 12. Nak ubah balik. Okay, ubah soalan. Okay, so dekat sini, kita gantikan maklumat tu. Okay, kita gantikan dengan 12. Saya ubah soalan. So, ini tukar kepada 12 kuasa 2. So, jadi apa? F sama dengan 6/7. Ni sebab 1 sini 1 7 darab dengan 1/4. Okey, gunakan kereta, selesaikan. 6/7 darab dengan 1/4. Dapat jawapan 1, 2, 3, 3/7. Perpuluhan boleh, point boleh, pecahan boleh, tak ada masalah. Okey, alright. So kat ni, jawapan dia adalah F sama dengan 1, 2, 3,
3/7. Itu jawapan untuk nilai F apabila G-nya 12. So, ubah tadi kan nilai ya. Bakal sekekalkan, dia akan jadi 6/7 darab dengan 144 kuasa 2. Jadi besar sangat nombor dia. Okey? Right. So, saya kecilkan sikit. Okey, sekarang yang ni pula, dia kata, cari nilai G apabila F-nya 9. So, sama cara, kita ambil jawapan yang B dan tadi ni, tapi kali ni kita gantikan bahagian F lah. Okey. Dia kata kat situ, F ni 9. Ubah F9. Okey. Dia kata cari nilai G ketika F pula 9. So kita cara mula-mula. Okey. Mula-mula, ni pun saya rasa saya ubah soalan sikit ya. Supaya kita senang nak. Kita cuba kekal kayu tak apa. Okey. So mula-mula, kita pindahkan 6/7 ni ke sebelah kiri. Jadi apa jadi? Okey, saya buat satu-satu step. Mula-mula saya hilangkan 7 dulu. So, kiri kanan sedaratkan dengan 7. Mula-mula saya ubah. Saya nak ubah pada nombor yang senang sikit nak kira. Sekejap ya. Nak kira nombor yang senang sikit. Mana kereta saya? Sekejap ya. 6. Sekejap ya. Saya nak ubah nombor yang senang nak kira sikit. 7 kali dengan... Saya ubah sekejap ya. 7 kali 20. Sekejap ya. Nak ubah nombor. 24. Okey. Saya nak ubah kepada 9 tu saya nak ubah kepada 24. Supaya senang-senang nak kira sikit. Okey. Minta tukarkan 9 ni kepada 24. Supaya senang nak kira. Okey. Saya ubah sikit. Nanti bahan ni saya akan share dalam grup nanti. Okey. So mula-mula ubah ni 24. Okey. So mula-mula sekali saya hilangkan 7. Kiri kanan sedaratkan 7. Saya letak ni sabit ni. Okey, sekejap ya. Tak pindahkan sat. Okey, saya ambil ni. Sekejap ya, saya ambil ni. Okey. Okey. Ni jawapan kita. Okey, soalan contoh ya. Contoh. Okey, ini maklumat kita. Sekarang soalan kata, carilah. Okey, cari G berapa. Okey. Apabila F-nya adalah 24. Kita ubah soalan tadi ya. Okay, so step pertama kita letak ni. F ni gantikan 24. Okay, sama dengan. Ini salin balik. 6/7 G kuasa 2 ni salin balik saja. Okay, saya buat satu-satu. Mula-mula saya nak hilangkan 7 dulu. So, jarak 7 sini. Jadilah itu 168 sama dengan 6Y. So, darat 7 juga. So, yang ni 7 ni boleh potong. Tinggal 6Y saja. Itu mula-mula. Okey. Kemudian hilangkan 6. Bahagi 6. Okey, ni G kuasa 2. Okey, bagi 6. Bahagi 6. Potong. Jadi, 6 kali 3, 8. 6 kali 2, 12. Okey. So, bahagi dengan 6. Akan dapat 28. Kiri 28. Kanan G kuasa 2. Itu untuk G kuasa 2. So, berapa nilai G? Nak hilangkan kuasa 2. Okay. Nak hilangkan kuasa 2. Kita buatlah punca kuasa kiri kanan. Kita boleh potong. Dapatlah G. Okay. G sama dengan punca kuasa 28. Okay. Okay, dapat jawapan lah. Iaitu 5.29. Okay. Ataupun kalau untuk pecahan pun pecahan tak boleh. Tekan kata tak dapat pecahan. So ini jawapan dia. Last kali. Dapat sampai ni pun okey dah, tak ada masalah. Okey je. Okey. So itu step dia. Jadi kat sini kita ulang kali. Mula-mula saya hilangkan 7. Kiri kanan daratkan 7 dapat 168. Ini untuk 6G kuasa 2. 6G kuasa 2. Kemudian hilangkan 6. Kiri kanan bagi dengan 6. Dapatlah kat situ G kuasa 2 sama dengan 28. Okey, lepas tu nak hilangkan punca, kiri kanan saya hilangkanlah sebahagian punca kuasa 2 kan. Sebab dia kuasa 2, nak hilangkan saya punca kuasa 2. So last kali dapat jawapan, buruk sangat.
Punca kuasa 28 ni, maka last kali kalau tak boleh nak kecilkan, kekalkan je lah. G sama dengan punca 28. Nak bagi bentuk point pun boleh juga, itu 5.29 pun boleh juga. 292 pun boleh juga, tak ada salah. At least 2 titik peluhan. Itu untuk soalan nombor 6F. Kita cuba lagi sekali soalan ni. F juga. Diberi F berubah secara langsung. Dia kata diberi F. Soalan kata berubah macam mana? Langsung. Langsung dengan. Dengan. Kita tinggal kata dengan G tambah 9. Itu soalan kata. Jadi, tugas pertama kita ialah kita ungkapkan. Jadi, bila ungkapkan, step pertama, tulis ke bentuk ini. Dia kata F berubah langsung dengan G tambah 9. Itu mula-mula. Step pertama. Step yang kedua, F ada sama dengan ada K. Di sini kenalah buat kurungan G tambah 9. Kalau tak buat kurungan ni, kiranya awak akan dapat jawapan lain nanti. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, soalan kata diberi bahawa F negatif 4. Apabila G-nya negatif 18. So, negatif 18 tambah 9. Gantikan. Kemudian, negatif 4 sama dengan negatif 18 tambah 9 dapat negatif 9. Hilangkan negatif 9, kiri kanan bagi negatif 9, dapatlah K sama dengan 4/9. 4/9. Selesai. 4/9. Itu untuk K. Dan jangan lupa, tulis mula F sama dengan, gantikanlah K itu dengan 4/9 kurungan G tolak 9. Ini kalau dia kata ungkapkan. Terhenti sampai di sini sahaja. Kalau dia kata ungkapkan. Ini step dia untuk part ungkapkan. Terhenti sampai dekat sini. Tak dimakkan ruang kat sini. Soalan situ, soalan sini. Soalan kata ungkapkan sampai sini dia terhenti. Bila soalan kata cari nilai, kita ambil jawapan yang ini, letak kat sini. Soalan pertama kata, cari nilai F apabila G-nya negatif 45. So, ganti sini. Negatif 45. Negatif 45 tolak 9, dapatlah F sama dengan 4/9 darab dengan 54 negatif. Itu mula-mula. Selesai dengan kita lah. Kita biasa. Jadi 4/9 darab dengan negatif 54. Dapat jawapan F-nya ialah negatif 24. Selesai. Untuk F. Apabila G-nya negatif 45. Macam mana pula kalau F-nya dibagi? Dia kata F-nya dia kata 13/1/3. Dibagi juga ini. 1/3. Sama dengan 4/9 G tolak 9. Atau step pertama. Gantikan. Sama juga. Hilangkanlah 4/9 ni. Maka, gunakan kata 13/1/3. Kita bahagilah dengan 4/9. Dapat 30. Sini. 30 sama dengan, kita selesaikan tadi, dekat G tolak 9. Akan takut lupa, takut tak faham. Saya ulang kali lah sebab ini. Sebab kat sini 13/1/3 yang ni saya bahagikanlah dengan 4/9 kat sini.
kiri kanan saya bahagikan dengan benda yang sama lah. Okey, G tolak 9 ni pun sebagi dengan 9 juga. Bagi. Okey, so dekat sini kita boleh potong. Okey, yang dekat sini, saya kacau. Okey, yang dekat sini saya potong. Okey, ini boleh potong dengan sini. Okey, ni boleh potong. Okey, ni part selesai ni. Okey, kalau tak faham lagi saya buat tunjuk lagi sekali kat sini. Ya, saya letak ni. Okey, yang bahagian ni. Okey, saya nak contoh. Dia kata situ 13 1/3. Okey, kita sama dengan 4/9. Okey. G tolak 9. Okey. Yang ini saya ubahkan pada bentuk tak wajar akan jadi 40/3. Oh, buruk. Okey, 40/3. Okey, so ubah bentuk tak wajar akan jadi 40/3. Okey, sama dengan 4/9 G tolak 9. Okey, saya hilangkan 9. Darab 9 sini, darab 9 sini. Okey, boleh potong. Ini saya buat potong, tinggal 3. Kemudian 3 kali 40, 120. Yang ni boleh potong. Okey, ada 4 lagi ni. So, bahagi 4 kiri, bahagi 4 kanan, maka dapatlah boleh potong 4. Tinggallah Y tolak 9 sahaja sama dengan 120 bagi 4, dapat 30. Tu benarnya lah. Okey, benarnya. Okey, so lepas tu, okey, 30 ni untuk G tolak 9. Kalau G sahaja, pindahkanlah 9 ni ke sebelah kiri. Jadilah 39. Selesai. Okey, jadi kena pandai menukar-nukar, memindah-mindah tu, kena pandai. Kena mahir lah. Kalau tidak, sedikit masalah bila kita nak buat selesaikan soalan. Okey, jadi berhati-hatilah waktu pindah tu, takut silap pindah, markah hilang nanti. Sebab apa? Sebab silap. Silap simbol positif, negatif dan sebagainya. Okey. Tengok yang ni pula. Dia kata diberi K berubah secara langsung. Sama juga. K dia kata berubah secara langsung. Okey, clue kata langsung. Dengan M. Di mana M tu dia sama nilai dengan ini. Okey, sama nilai ini kata. Jadi ini dalam bentuk K arah rendah je lah. Okey. Jadi step pertama sama macam ni. Step pertama. Tulis dulu ayat matematik tu. Dia kata kat situ K berubah secara langsung dengan M. Itu mula-mula. Tapi dia kata M tu sama maksud dengan L tambah 3. Itu step pertama. Okey. Step yang kedua, K sama dengan, ada huruf K kecil, L tambah 3. Step yang kedua. Step yang ketiga, K sama dengan, K kecil tadi, L-nya berapa? Dia kata L situ 18. Dan K ini negatif 105. Taklah bagi tahu. Jadi 18 tambah 3. Okey, setakat tu sampai ni. Okey, kemudian 18 tambah 3 sama dengan 21. 21 kali K, 1K. Setakat tu. Okey, itu untuk 21K. Okey, sekarang ni nak jadi K sahaja. Nak jadi K sahaja. Kiri kanan kita bahagikan 21. So, ini bahagi 21. 1. Ini pun bagi 1 juga. Supaya tinggal huruf K sahaja. So, K-nya berapa? K sama dengan negatif. K sama dengan negatif 105 per dengan 21. Dapat jawapan negatif 5. Jadi, K sama dengan negatif 5.
Sampai sini tulis mula K sama dengan negatif 5 L tambah, tambah ke tak? L tambah 3. Selesai. Ini bahagian ungkapkan. Sampai sini. Kemudian soalan kata pula, P, cari nilai K apabila L 35. So kat sini ambil ni lah. Ganti saja. Okay. Dia kata cari nilai K berapa apabila L-nya, copy paste ni ya. Okay. Cari nilai K apabila L 35. Ganti sini. 35. 35 tambah 3. K sama dengan negatif 5 darab 38. Selesaikan. K sama dengan negatif 5 darab 38. Dapatlah negatif 190. Selesai. Ya, ini dia kata, cari pula nilai M kalau K 25. Tulis 25. Okey. L tambah 3 ni, dia samalah maksud dengan M saja. Ganti kat sini M, boleh. Begitu. Okey, alright. Kemudian ini untuk M ini. Jadi, 25 sama dengan, M sama dengan negatif 5. Sebab 25 bagi 5. Alright. Ataupun kita masih nak kekalkan huruf L lagi, boleh. Tak ada salah. Boleh. Cara dia begini. Masa kita kekalkan yang lama tu, kita kata 25 sama dengan, ini L tolak dengan 3. Sebab itu contohnya. L tambah 3. Ni ya. Kalau bahasa satu lah. Gini. So, 25 sama dengan negatif 5L tolak 15. Jadi 5L sama dengan, terpindahkan 25 ke sebelah kiri, jadilah negatif 40. Terpindah 25 ni ke sebelah kiri supaya L jadi positif, dapat gini. Dan L sama dengan negatif 40 bagi 5 dapat negatif 8. Itu untuk L. Soalan minta cari M. Jadi L ni apa dia? Okey. Ini kita buat satu-satu gitu lah. Ini kita buat satu-satu. Ini kan kita buat direct. Okey. Jadi M-nya berapa? Jadi M dia, ambil akan tadi ni. Dia kata M L sama 3. Jadi M sama dengan L tadi negatif 8. So negatif 8 tambah 3. L negatif 8 tambah 3. 8 tambah 3. Jadi L sama dengan M sama dengan 5. Ini satu cara ya. Kita buat satu-satu. Dapatlah situ M sama dengan negatif 5. Okey. Ini kalau kita buat, ikut step dulu. Tapi kalau kita buat direct terus macam tadi, ni, terus ganti saja. Terus gantikan saja L tambah 3 ni sama dengan M. Terus dapat jawapan juga. Boleh saja, boleh. Okey, tak ada masalah. Ini kita terus ubah saja. Boleh juga. Kalau buat begini, ni step tambahan sikit. Kalau buat begini, direct terus. Okay, macam dapat M ni, sebabnya adalah L3 ni sama dengan yang ni. Itu clue dia. Kenapa saya rujuk itu? Ini ke clue dia. Saya rujuk betul. Oh, saya salah simbol. Okay, ini rujuk kat sini. Itu. Okay, sebagai panduan lah. Kenapa dia ada gitu. Okay. Okay. Sekarang tengok salah untuk hebat sikit. Walaupun nampak untuk ayat nampak susah pun tak susah pun. Okay. Clue mudah ya. Dia kata. T dia kata. Tengok clue dia. T dia kata. Okay. Berubah. Macam mana? Langsung dia kata. Clue dia. Tak kisah dia tak langsung. Dengan apa? Dengan bilangan pelajar P. Itu soalan kata. Jadi step pertama. Hanya perlu buat. Okay, hanya perlu buat. T berubah langsung dengan P. Di mana T itu apa dia? T adalah tambang skor, pendapatan driver tu.
P ni adalah bilangan pelajar. Okey, itu step pertama. Step yang kedua, ubah simbol itu T sama dengan AP. Step yang kedua. Step yang ketiga, masuk maklumat. Maklumat kata pendapatan dia adalah 2,700 kalau mana P-nya 45. Jadi 45K. Kiri kanan bagi 45, dapatlah K sama dengan 2700 bahagi dengan 45. Dapatlah 60. Ini bermaksud setiap kali berlaku perubahan dekat K, dekat P, okay, kalau P berubah sekali, maka T akan berubah 45 kali. Ini ibarat macam ni lah. Maksud macam ni ya. Satu orang budak akan bayar tambang RM60. Kalau dua orang budak, RM120. Kalau tiga orang budak, RM120. Itu maksud itu. Itu maksud dia. Okay? Alright. Sampai sini. Dan jangan lupa tulis. Jawapan akhir. Okay, jawapan akhir jangan lupa tulis. P sama dengan 60P. Okay? Sebenarnya yang 60 ni merujuk pada tambang seorang pelajar lah. P ni jumlah pelajar. T ni hasil dia. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua, hitung pendapatan dia kalau 40 orang guna bas. Jadi, kalau 40 orang guna bas, berapa dia dapat hasil? Darat je lah. Okay. Dia kata pelajarnya ada 40 orang. Jadi, T sama dengan 60 kali 40. Dapat jawapan T sama dengan 2,400. Kalau 40 orang guna bas, dia dapat hasil bulan-bulan RM2,400. Okey, kemudian soalan kata lagi. Kemudian soalan kata, pada musim hujan, ramai lagi pelajar naik bas. Dan pendapatannya menjadi 3,000. Berapa orang naik bas tu? Cara sama gini. Nak cari bilangan pelajar tu, P tu. Maka, pendapatannya 3,000. Tambah sekitar 60. Tapi pelajar tak tahu berapa. Okey, so, nak cari pelajar, kiri kanan bagi 60. Dapatlah pelajar sama dengan 50 orang. So, 50 orang naik bas pada musim hujan. Itu cara dia. Okey, ada soalan? Tak nak tanya? Kok tak faham ke apa-apa? Tak faham? Tanya lah. Jangan malu-malu lah. Nak kat chat ada tanya. Tak ada lah. Okey. Okey, cuba tengok satu soalan. Untuk kebat juga. Soalan kata, dalam satu seminar pecutan akhir SPM, dijangka kutipan yuran penyertaan Y diunjurkan berubah secara langsung dengan bilangan penyertaan P. Jika penyertaan adalah maksimum 450 orang, jumlah kutipan adalah 36,000. Hitung kadar yuran penyertaan seminar tersebut. Maksudnya nak tahu pemalas tu lah. Seorang budak kena cah berapa? Itu maksud soalan tu. Okey, yang kedua pula kata, kalaulah penyertaan sebenar hanyalah 415 orang sahaja, berapakah kerugian yang ditanggung bagi seminar seperti 450 itu? Okey, ni soalan kebat arah sederhana. Okey, alright. So, sama je cara dia. Sama tu tadi. First step, copy paste lah senang. Okey, first step ini. Kita pindahkan maklumat ayat bahasa yang paling panjang ni kepada ayat matematik. Dia kata, kutipan yuran, jumlah kutipan yuran iaitu Y berubah langsung dengan bilangan P. Step kedua, Y sama dengan KP. Dia kata kat situ, kutipan akan dapat sebanyak RM36,000 kalau kapasitinya adalah seramai, maksimumnya adalah 450 orang. Jadi berapakah yurannya? Jadi yuran tu hanya K tu lah. K tu adalah yurannya. Jadi K sama dengan 36,000 bahagi dengan 450. Jadi setiap orang akan dikena kecas sebanyak RM80. Okay. Jadi kat sini yuran adalah RM80. Sebab soalan minta apa? Berapakah kadar yuran? K tu berapa? Itu part yang pertama ni. Okey. Kemudian soalan kata, kalaulah seminar itu hanya dihadiri oleh 415 orang saja, berapakah kerugiannya? So, step pertama, cari dulu. Berapa hasil kalau 415 orang? Jadi, 415 orang. Kita ganti kat sini. Kita kata tadi, setiap pelajar dikenakan yuran sebanyak RM80. Itu step dia. Itu, okey. Jadi, kalau P tu 415 saja,
Berapa dapat? Jadi Y sama dengan 80 kali dengan 415. Okey, so 80 kali dengan 415, dia hanya dapat kumpul sebanyak RM33,200. Jadi jumlah kutipan adalah RM33,200. Itu kalau hanya 400 orang saja. Itu kutipan yang dapat. Tapi soalan bukan minta ini. Soalan minta berapa kerugian dia. Okey, sepatutnya dia boleh kutip sebanyak 36,000. Tapi kali ini dia hanya dapat kutip sebanyak 33,200 saja. So jumlah rugi dia, sepatutnya kalau full dewan tu full, boleh kutip sebanyak RM36,000. Okey, RM36,000. Tapi hari tu dapat kutip banyak ni saja. So jumlah kerugiannya berapa? Tolak sahaja. Sebanyak RM2,800 dia rugi. Okey. Alright, selesai. Okey? Alright. Kemudian soalan kata pula, lepas dia rugi tu, untuk program kali kedua tu, dia buatlah promosi yang lebih agresif lagi kata. So, dia target 450 orang yang masuk. Tapi rupa-rupanya lepas tu, ramai yang masuk sangat-sangat. Okey? Lepas tu, soalan kata apa? Penganjur masih lagi menggunakan yuran yang sama. Okey? Hitung bilangan penyertaan jika penganjur boleh mengutip kurang 2,000 daripada RM40. Itu soalan kata. Ni kutipan dia. Kutipan dia adalah kurang 200 daripada 45,000. So, berhati-hati dengan ayat ni. So, berapakah kutipan dia? Kutipan dia kata kurang 200 daripada 45,000. Ini bermaksud kutipan dia adalah sebanyak RM44,800. RM44,800. Sebab dia kurang RM200, cukup RM5,000 ni. So, berapa orang menyertainya? So, kiri kanan kita bahagikan dengan 80. Kiri bagi 80, kanan bagi 80. Jadi, dapatlah jumlah penyertaan dia. P ni pun bagi 80 juga. Okey, so kat sini 44800 kita bagi 80, jadi seramai 560 orang peserta yang menyertai. Itu dia jawapan dia. Okey, target 450 saja, tapi kali ni kena agresifnya iklan, ramai masuk seramai 560 orang. Selesai. Soalan kebat begini. Okey, satu lagi soalan yang terakhir. Okey, soalan tentang ubahan tercantum ni tak sempat buat, kita akan buat kelas akan datang. Alright, tengok soalan ni pula. Last soalan. Tapi dia kata sini, Haji Abdullah ada sebidang tanah berbentuk segi empat tepat. Itu cerita dia, lantak je lah cerita punya pun. Tapi yang kita penting ni, dia kata luas tanah iaitu L berubah, macam berubah dia, langsung. Langsung dengan apa? Hasil darab panjang dan lebarnya. Apa dia panjang lebarnya tu? Iaitu X meter. Itu clue dia. Dan soalan kata pula, ini soalan maklumat kata, okey. Ini maklumat je lah. Ini maklumat dia kata. L dia adalah 102 bla 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 ni. Okey. Bila mana X ni adalah 90. Ini maklumat. Okay, so stepnya sama. Langkah pertama, ungkap dia kata. L berubah langsung, tegak sahaja, dengan hasil darab panjang lebar iaitu X. Ini langkah pertama. Langkah kedua, L sama dengan KX. Langkah ketiga, ganti yang warna pink tu. Dia kata L ni adalah 2.7 darab dengan 10 kuasa 2 apabila X-nya adalah 180. Jadi K-nya berapa? Kiri kanan kita bahagikanlah dengan 90. Jadi kalkulator saja. 2.7 darab 10 kuasa 2. 2.7 2.7 kalau buat satu darab 10 kuasa 2 gini boleh.
Ataupun nak buat gini pun boleh. 2.7 tekan eksponen. Okey, ini gantian kepada kuasa darab 10. Okey, eksponen berapa? Kuasa 2. Bahagi dengan 180. Maka dapatlah nilai K-nya adalah 1/2. Pecahan tak wajar boleh, pecahan wajar boleh, point pun boleh, tak salah. Okey, kalau kita ambil point, boleh 1.5, tak salah. Dan tulis semula L sama dengan 1.5 X. Itu step dia. Untuk bahagian ungkapkan. Okey, pecahan boleh, perpuluhan pun boleh. Step yang kedua, dia kata cari nilai L bila X 1.5, 2.5, ganti sajalah. Dia kata cari nilai L apabila X-nya 215. Darab je lah. Okay. So, 1.5 darab dengan 215. Dapat. Tinggal 1.5 darab dengan 215. So, 322.5. Selesai. Luasnya adalah 322.5. Okey, itu untuk part yang ni lah, B. Okey, C pula kata. Kali ni X L tu dia bagi. Berapakah nilai X? Tapi X tu dia nak ungkapkan dalam bentuk 3 angka bererti sahaja. Ini sedikit clue lah. Kebat sikit lah. Okey. Cara sama. Kali ni dia beritahu, L tu dia beritahu. Jadi L dia kata 48,000. Okey, 48,000. Dan X ni nak dicari. Berapa nilai X? So, kiri kanan kita bagi 1/5. Yang ni 4800 bagi 1/5. Okey, yang kanan pun bagi juga. Okay, 1.5x bahagi dengan 1.5. So, kanan tu habis. Tinggal x sahaja. Kiri 48,000 bahagi dengan 1.5. Dapat jawapan 32,000 cm. Ni dah cm tau. cm. Jadi sekarang soalan kata, ungkapkan jawapan betul kepada 3 angka berti. Okey, saya nak ubah. Saya ubah pada ni. Ubah dalam meter, ubah soalan. Okey, yang ini dalam cm. Soalan minta dalam m. Soalan saya ubah sekali soalan tadi kan. Okey, ini soalan m. Okey, ubah kepada nilai m dia kata. Meter. Ini cm. Jadi, sedikit tambahan kerja lah. Jadi dekat sini, 32,000 ni bersamaan dengan cm ni. Okey, sama dengan, okay, bila kita bagi dengan 1000, nak ubah pada, bagi dengan 100. Bagi dengan 100. Jadi kita akan dapat kat sini, 3, okay, bagi dengan 100, kita akan dapat 320. Soalan saya akan ubah. Ubah kepada, tak boleh buat 3 berarti, tak boleh sebab sikit kan. Bentuk piawai. Ubah soalan. Okay. Jadi 3200 ni nak ubah kepada bentuk piawai. So kekalkan soalan ni, saya kekalkan. Saya ubah soalan nanti saya cross check ya. Okey, 3200 ni ubah ke bentuk piawai, maka akan jadilah jawapan akhir 3.2 darab dengan 10 kuasa 1 2 3 4 terus 4. Okey. Itu cara dia. Okey. So ini adalah ubahan langsung. Okey. So untuk kelas akan datang, kita akan buat pula ubahan tercantum, ubahan songsang dan bergabung. Cuma nak betul kat sini ialah tentang apa tadi? Tentang yang ni lah. Okey. Step dia tu. Okey, step pertama tadi ialah tulis ayat tersebut ke bentuk simbol alfa ni, simbol ubahan ni. Step yang kedua, tukar simbol tu sama dengan akan ada huruf K. Step yang ketiga, masuk maklumat yang lengkap tu untuk cari K. Kemudian tulis balik. Ini untuk step, kalau soalan kata ungkapkan. Okay, step itu. Kemudian kalau step yang kelima tu, selesaikan. Ambil step keempat tu, ganti-ganti saja. Okay, step ni adalah semua sama saja bagi semua jenis ubahan.
langsung, songsang, tercantum dan bergabung. Okay? Alright. So ada apa nak bertanya malam ni? Kau tak faham apa-apa? Silakan. So kita berhenti dulu untuk malam ni. Ada tanya apa-apa? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, so bahan ni saya akan share dalam grup sekejap lagi. Boleh ambil, boleh rujuk balik tengok nanti. Okey. Alright, so kita berhenti sini untuk malam ni dulu. Jumpa lagi pada kelas akan datang hari Jumaat macam biasalah minggu depan. Okey, salam. Terima dulu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Dapi.